Okey, salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan menggabungkan konsep ya, apa yang kita sudah study dalam bab 3 yang berkaitan dengan konsep more ya, dengan apa yang kita sudah study dalam bab 6 ini untuk menyelesaikan masalah numerical. Maksudnya kita akan guna persamaan kimia untuk selesaikan semua soalan calculation, bahan yang akan kita gunakan ataupun hasil yang kita dapat. Ya, dengan semua yang kita sudah study dalam bab 3 dan 6. Okay, so actually nanti kalau you tak faham sangat, kamu boleh rujuk balik buku teks ya dalam bab 3. Ya, bab 3. Okay. Okey, untuk ini ya, sebenarnya dia melibatkan 4 step. Cikgu sentiasa ingatkan pelajar saya yang sebelum ini, untuk kita jawab semua soalan kimia. Semua ya, cikgu kata, maksudnya apa yang kita study hari ini, dia boleh keluar dalam soalan objektif, soalan kertas 2 ataupun kertas 3. Ujian amali pun dia boleh minta kita buat calculation macam ni juga. Tapi biasanya kita fokus kepada kertas 1, kertas 2 soalan struktur dan soalan esei. Kita dapati banyak soalan esei ya, memang dia akan guna 4 step ini. Maksudnya 4 step ini sebenarnya dia bukan untuk bab 3 dan bab 6. Dia digunakan untuk semua bab. Semua bab ya. Kalau you boleh ikut apa yang cikgu ajar hari ini, your kimia kamu dapati dia langsung tak ada masalah. Of course, untuk kita study apa yang kita akan study hari ini, dia perlukan pengetahuan kamu sebelum ini. Ya, okay, sebelum ini ya. Okey, kita lihat apa dia ya. Kita sudah study sebelum ini. Ya, sebelum ini. Okey, wait lah. Okey, tadi cikgu kata dia ada 4 step kan. Okey, cikgu balik ke sebelum ini. Okey, 4 step ini. Okey, pertama kita sudah study dalam bab 3. Kita mesti boleh tulis satu persamaan kimia yang seimbang. If your persamaan tak seimbang, your jawapan akan salah. Okey, kemudian kita akan buat calculation untuk bilangan mol yang step 2 ini. Nanti cikgu akan tunjuk dengan jelas ya. Berkaitan dengan bilangan mol, kita buat ulang kaji sedikit. Okey, kemudian kita akan bandingkan. This one actually is bandingkan ya. Bandingkan nisbah mol. Yang nisbah mol ini, dia mesti rujuk kepada persamaan kimia yang seimbang ini. If you sini salah, ini akan salah. Ini salah, akhir yang step 4 ini garanti salah. So that's why kita perlu menguasai apa itu ya, kita mesti boleh ya, boleh menulis persamaan kimia dengan betul dan seimbang. Of course cikgu kata, bila you masuk, you sudah nak habis 1 tahun dah. Kita tak bagi kamu bahan kimia apa formula dia, tidak. Semua kamu kena tulis sendiri. Contohnya, cikgu bagi kamu asid nitrik, kamu boleh tulis HNO3. Itu maksudnya. Okay? Kemudian kita akan selesaikan apa yang ditanya dalam soalan. Ini ialah every time you baca soalan, dia akan tanya hitungkan jisim. Jisim. Actually, dia datang daripada bilangan mol. That's why you nampak warna dia sama. Sebenarnya, yang apa yang ditanya ini, kita ubah sesuai rumus yang kita guna untuk bilangan mol. Dia mungkin tanya isi batu gas. Datang dari bilangan mol juga. Dan yang lain-lain. Okay.
Okay, kita lihat, kita buat ulang kaji ya. Ini ialah tadi dalam step 2 itu. Step 2 mesti calculate bilangan more. Okay, bilangan more, ya kita sudah study yang ini adalah dalam bab 3. Ya, bab 3. Okay. So, pepecah, kita study untuk pepecah kan, bab 3. So, pepecah dia mesti nyata dalam unit jisim. Kalau dia atom, kita bahagi dengan JAR. Kalau dia bukan atom, contohnya seperti ionic ataupun seperti covalent, kita akan bahagikannya dengan JMR. So, ini all basic ya, tengok. Ya, lihat ya. Kemudian untuk gas pula, kita lihat sini ya, ini adalah bab 3. Dia mungkin tanya soalan dalam suhu dan tekanan piawai. So, kalau ini kamu kena bahagi dengan 22.4. Ini dipanggil isi padu molar. Molar ini biasanya diberi dalam soalan lah. Actually, jisim macam ini, JAR ataupun JMR ini ya, dia adalah jisim molar. Okay. So, kalau pada suhu dan tekanan suhu bilik pula, kita dapati kita kena bahagi dengan 24 dm3 dm padu Okay. Okay, kemudian kita ada satu lagi, walaupun dia tak popular, dia adalah berkaitan dengan bilangan zarah ya. So, bilangan mo-nya sama dengan bilangan zarah bahagi dengan 6.02 darab 10 kepada kuasa 23. Okay, this one kita sudah study dalam bab 3. Kemudian dalam bab 6, kita study juga bagaimana kita nak calculate ya bilangan mol untuk larutan aqueous. So, kalau larutan aqueous, kita guna mv per 1000. Sekiranya yang V ini adalah dalam cm3. Kalau tm3 tak payahlah. Terus ambil M darab dengan V. Kalau tm3. Kalau cm3, kita guna mv per 1000. Okay. And then sentiasa ingat bilangan mol dia adalah dalam bentuk bahagi. Okey, sebagai ingatannya dalam SPM, rumus ini tidak diberi dalam SPM. Kamu kena hafal. Actually, calculation ataupun rumus untuk bilangan mol adalah basic untuk kamu study kimia. Basic untuk kamu study kimia ya. Okay, seterusnya kita lihat step 4. Step 4. Tadi itu step 4. Step 4 actually dia akan tanya jisim. Kalau dia tanya jisim, cikgu akan ubah soalkannya daripada tadi itu bilangan mol itu. Bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan JAR kan. Ini untuk atom. Ini untuk atom. Kita ubah soal dia saja. So actually step 2 and step 4 adalah sama. Cuma step 2 dalam bentuk bahagi. Step 4 dalam bentuk darab saja. See, darab ya. Untuk step 4 ni. So kita tak payah buang masa ya. Kita hanya hafal bilangan mol sudah cukup. Okay, kita lihat bagaimana kita guna 4 step ini untuk jawab satu soalan. Even dia boleh keluar dalam objektif juga ya, satu soalan. Dia perlu kamu buat kerja 4 step itu. Ya, jalan kerja ya. Okey, cikgu bagi penjelasan yang detail. Okey, mula dengan contoh yang ada dalam modul kamu. Ini adalah di muka surat 12. Ya, biasanya soalan macam inilah. Okay, dia bagi. Okay, magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik. So, kamu kena tulis magnesium, Mg. Logam, tak ada charge ya, Mg. Asid hidroklorik adalah HCl. Yang belakang ini kamu kena hafal sendirilah. Tapi soalan pertama ini, dia sangat baik hati. Objektif biasa macam inilah. Dia bagi kamu persamaan.
Kalau dia bagi kamu persamaan, maksudnya kamu boleh skip step 1. Step 1 kamu boleh skip. Ini senanglah kalau dia bagi. Kalau tak bagi, mesti bina sendiri. Tapi you tak payah risau ya. Semua tindak balas memang dia sudah ada bincang dalam sukatan kamu. Jika tidak, dia mesti diberi dalam soalan. So, you tak payah risau. Mengapa saya kata tak payah risau? Kita lihat contoh ini. Ini sebenarnya adalah tindak balas antara ini ialah logam. Okay. Magnesium is logam. Tindak balas dengan asid. Ini memang kita sudah praktis banyaklah di lesson yang sebelum ini. Tindak balas kimia untuk asid. Ya, cara penyediaan garam terlarutkan. Kita semua guna asid. So, you dapati dia repeated. Semua konsep itu dia repeat and repeat. So, asid tindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan garam. Pada masa yang sama, dia akan membebaskan hidrogen. So, satu persamaan yang betul. And then nampak tak? Ini persamaan dia sudah seimbang. Ada 2 di sini. So, ingatlah semua persamaan kamu mesti seimbangkan. Ini semua nota penting daripada cikgu ya. Kamu mesti seimbangkan. So, apa kamu buat? Kita akan teruskan dengan soalan. Dia bagi 0.12 gram magnesium ini, yang 0.12 ini ialah apa yang diberi di dalam soalan. Apa yang diberi ini maksudnya step 2. Step 2. Okay. Ditambahkan ke dalam asid hidroklorid berlebihan. Okay, never mind, we don't care lah all this. Okay, hidung, ya, jisim. Dia minta kamu cari jisim magnesium klorida. Ini ialah yang jisim ini ialah apa yang ditanya dalam soalan. Ini ialah step 4. Maksudnya dia cari jisim lah. Dia cari jisim. So, apa cikgu buat? Sentiasa saya buat kerja kasar. Saya akan letak di sini. Nah, 0.12 saya letak di magnesium. Apa yang diberi dalam soalan step 2. Okay. Kemudian, ini ialah apa yang ditanya dalam soalan. Saya tulis macam ni. Maksudnya, saya hanya akan buat perbandingan antara these two saja. Magnesium dengan magnesium klorida. Maksudnya, bahan-bahan yang lain, hidrogen, asid hidroklorid, langsung tidak terlibat dalam jawapan kita. So, you boleh abaikan dia. Setiap kali, kita hanya bandingkan antara 2 saja. Satu ialah apa yang sudah diberi maklumat dia. Kemudian lagi satu ialah apa yang ditanya dalam soalan. Apa yang ditanya. Okey. Nah, sangat jelas apa yang diberi ini, cikgu akan cari bilangan mol dia. Step 2 maksudnya cari bilangan mol. Ini jisim, maksudnya saya akan pilih formula yang ada jisim. Okey, jisim dia akan rujuk kepada bahan yang kita gunakan. Kalau dia atom, kita guna JAR. Kita guna JAR. Kalau dia bukan atom, kita akan cari JMR. So, settle dah. Step 1, sudah. Persamaan. You tak boleh ubah setiap 4 step itu, setiap kali untuk keempat-empat step itu ya. Setiap kali kamu nak selesaikan, kamu mesti ikut giliran dia, step dia. Okay. So, kita lihat pertama, we check our jawapan. Pertama, persamaan ada. Kedua, untuk cari bilangan mol, maklumat yang diberi ada. Kemudian, step 3, kita akan cari apa? Nisbah mol. Nisbah mol ini, kamu mesti rujuk kepada persamaan kimia.
dia mesti rujuk kepada persamaan kimia di sini. Rujuk kepada persamaan kimia. Okey, ambil dua bahan yang kamu tik itu, ambil nisbah dia. Double dot macam ini is nisbah. Ambil dari sini. Okey, ambil mol dia. Kalau sini tak ada apa-apa nombor, maksudnya 1/1. Okey, contohnya kalau magnesium kepada asid hidroklorik adalah 1/2. Tapi untuk soalan ini kita tak ambil tahu pasal asid hidroklorik. So kita abaikan dia. Kita hanya ambil apa yang diberi dengan apa yang ditanya dalam soalan. Ini nisbahnya 1:1. Kita kena buat ya semua ni. Okey, kamu lihat macam mana kita buat 1 by 1. Ini dia. Okey. Ini kerja kasar lah yang atas ini. Cikgu kata yang atas ini yang saya conteng dengan mol ini. Yang bukan mol, dengan gram, dengan jisim ini. Ini cikgu bagi tahu ini ialah kerja kasar. Okey, persamaan ada, kita cari bilangan mol. Pilih jisim bahagi dengan JLR. JLR memang diberi dalam soalan 24. So, 0.005. Tinggalkan jawapan macam ni. Kita bandingkan nisbah mol dia. Antara dua ini ya. Antara dua ini. Mg 1:1. Okey. Ambil ini yang bilangan mol magnesium yang kamu cari ini, yang kamu dapat ini, ya, kamu sudah dapat ini kan? Masukkannya di bawah magnesium. Sebab apa yang kamu cari ini adalah untuk magnesium. So, Mg 0.005. So, kita buat lamaran, ya, we predict. So, kalau ini 1, ini pun 1. Kalau ini 0.005, kita dapatlah magnesium klorida. Bilangan molnya juga 0.005. Ambil nisbah ini. Tunjuk. Setiap satu step ini mesti tunjuk. Jangan skip mana-mana. Walaupun nisbah mol ini ialah 1/1. Tunjuk juga. Okey, akhirnya kita lihat apa yang ditanya dalam soalan jisim. Jisim kan? Jisim magnesium klorida, kita ubah sesuaikan. Sebenarnya ini kita adalah ambil daripada bilangan mol. Ya, kita ambil daripada bilangan mol. Sama dengan jisim bahagi dengan JMR. Sebab dia mau cari jisim. Okey? So, kita ambil ini, kita ubah sesuaikan tempat dia. Cikgu dapat jisim sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. So, darab lah. So, ganti, ambil ini, yang merah ini, ganti ke sini. 0.005 mol ini. Ya, mol ini kita tak dapat calculate. Kita hanya ambil dari nisbah mol. Itu dia. Ini semua bahan kimia kita akan calculate macam ini. Dalam kilang, mereka akan buat macam ini. Dalam magma, pembantu magma, dia memang menyediakan larutan kimia mengikut cara macam ini. Ya, okey, come. So, kita dapati inilah 24. Ini ialah apa? Tambahkan. 2 darab dengan 35.5. Okey, so kita dapat jawapannya. And then ingat ya, kalau jisim, your jawapan mesti ada unit gram. Unit mesti ada dan betul. If not, maka dia terus potong. No unit, no mark for SPM. Ya, no unit means no mark. Okay, now kita lihat contoh kedua. Okay. Contoh kedua, kita lihat ya, cikgu ubah warna pen dulu. Okay. So, kita lihat soalan 2. Okay. Hitungkan isi batu gas karbon dioksida. Dia mau karbon dioksida. Maksudnya nak cari V untuk V is volume.
saya selalu guna isi padu dengan V ya, volume yang terbebas apabila 10 gram kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan ya pada suhu bilik. Dia punya soalan sangat-sangat simple saja ya. Okay, so pertama, you dapati kita ikut 4 step itu. Step 1, mesti bina persamaan kimia. Kita akan bina persamaan kimia. Okey, kita lihat. Dia adalah satu tindak balas antara kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ada di sini. Kalsium karbonat. Tindak balas dengan asid hidroklorik, HCl. Kalsium karbonat. You see ya, soalan macam ni, dia sudah angkat ya, semua calon SPM boleh bina persamaan sendiri. Tak ada maklumat yang lain. So that's why, sudah 1 tahun, you ada ikut ataupun tak ikut your PTBR dengan baik pun, you patut sudah boleh tulis semua ni. Dia memang anggap you sudah boleh. Ya, okay, kita lihat. Okay, kita back to this one. Calcium carbonate is logam carbonate. Cikgu sudah bagi tahu semua ini kamu sudah study. Okay, so kita buat lumus dulu yang ini. Okay, logam karbonat tindak balas dengan asid. Ya, kita sudah study. Asid tindak balas kimianya. Dia menghasilkan garam. And then dia mesti menghasilkan, kalau karbonat ini, dia mesti menghasilkan CO2. That's why dia tanya kamu karbon dioksida. Okay, plus H2O. Ini dia. Okay, kita akan buat kerja kasar. Kerja kasar buat di tempat lain tau. Okay, so kita ada apa tu? Kita ada kalsium karbonat. Okay. CO3 ya, 2 minus Asid ini adalah H plus Cl minus. Kita buat kerja kasar supaya kita boleh bulatkan dua ion ini, dia akan bergabung menjadi garam. So you dapati your jawapan is CaCl2. Kemudian yang belakang ini salin saja, ini fix punya. Okay. So, untuk kita nak jawab soalan ini dengan baik, dia mesti seimbang. So, Cl2. Ini mesti ada 2. Okay, ini dia. So, your jawapan is macam ni. Ya, jangan ada benda lain ya. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Okay, so now, cikgu akan padamkan. Saya akan teruskan dengan yang lain. Okay, now kita teruskan. Dia kata, hitungkan isi batu gas karbon dioksida. So, I buat kerja kasar. Ini cikgu kata kerja kasar CO2. Okay, dia nak cari volume dia berapa. Volume dia. Kemudian yang ini, kalsium karbonat ini adalah 10 gram. Maksudnya ini adalah step 2. Ini adalah step 4. Ya, step 4. Okay, I take. Ini maksudnya you sudah tahu, nisbah mol ini mesti ambil CaCO3 dengan CO2. Okay, means ini pun senang lah. Dia 1:1. Tengok nombor di depan sini. 1:1. Okay, ini kita coba. Now, kita balik kepada step 2 ya. Step 2 ialah cari bilangan mol. Gram. Gram maksudnya adalah jisim. So, jisim kamu ingat balik, cek balik your nota. You mesti ada satu kertas kecil ya. Ada semua senarai bilangan mol itu. Okay, kita tahu. Ini jisim. 10 gram. Okay, jisim bahagi dengan JMR. Okay, tengok ya macam mana cikgu buat.
10 gram bahagi dengan kalsium. Nah, dia bagi dalam soalan 40 di sini. 40. Tambah karbon 12. Tambah lagi 3 oksigen. Ini dia. So, you dapati campur-campur, dia adalah 100. 10 bahagi dengan 100 is 0.1. 0.1. So, senang saja. Kalau ini bilangan molnya adalah 0.1, kamu akan letak di bawah sini 0.1. So, kamu boleh ramalkan berapanya 1 to 1. So 0.1 akan kepada 0.1. Kita dapatlah bilangan mol untuk CO2. Isi batu. You dapati dia senang Isi batu gas karbon dioksida ini sebab you sudah tahulah dia adalah pada suhu bilik. And then dia bagi juga 24 ini. You tak akan buat mistake. So, isi batu gas sama dengan bilangan mol darab dengan 24 TMQ. Memang diberi dalam soalan. So, 0.1. So, 0.1 darab 24. So, jawapannya 2.4 TMQ. Macam ni. Okey kah? So, dapati senang saja. Cikgu tadi saya kata, bilangan mol mesti dalam bentuk bahagi. Yang step 4 ini, apa yang nak dicari itu, apa yang ditanya dalam soalan itu, mesti dalam bentuk darab. Mesti dalam bentuk darab. Ini satu contoh. Kemudian kita pergi contoh 3. You dapati dia repeat and repeat tau. Semua benda ni sudah study. Come. Soalan 3 si pendek macam ini saja tau. Sangat-sangat pendek. 3.2 gram sebut kuprum oksida. Bertindak balas dengan asid nitrik. So, you tak payah pergi jauh lah. Tak payah baca bawah-bawah. So, kita ingat apa kita perlu buat is kita kena pasti bahan kimia kita. Kuprum oksida. CuO. So, I put here. CuO. Saya anggap semua boleh dah kuprum oksida. Tindak balas dengan asid nitrik. HNO3. Ini CuO adalah base. Kita sudah study. Kuprum oksida. Logam oksida. Semuanya adalah base. Apabila dia tindak balas dengan asid, sama juga kita sudah hafal ini. Tindak balas asid akan menghasilkan garam dan air. Garam dan air. Kita buat kerja kasar. Conteng di kertas lain. Sebab kita nak tulis garam ini dengan betul. Garam ini. Tengok ya. Kita buat Cu. Ion dia. Saya memang anggap semua boleh buat ini dah. Without rujuk kepada senarai. Terus boleh buat. So acid nitric. Acid nitric of course mesti hafal lah. Acid. HNO3. So ini out. Ambil ini. Dua positif dengan satu negatif. Kamu fahamlah ini perlu 2. So kamu akan buat CuNO3. Ion kompleks. Dua-dua pun huruf besar. So dia ada kurungan. Plus H2O. Kita dapati NO3 ni ada 2. Kita kena letak 2 di sini. Ini dia. Ini ialah jawapan untuk A. So, waktu exam you akan buatlah A ialah ini. You tandakan ini sebagai A. So, you nampak tak? Semua tindak balas kamu sudah study. Semua tindak balas sudah study. So now kita teruskan dengan B. Dia jump to B already.
Hitung jisim kuprum 2 nitrat. Maksudnya, untuk soalan ini, cikgu akan conteng lah. Saya pun kata ini kerja kasar. Okey, 3.2 ini adalah untuk kuprum 2 oksida. Jangan letak di tempat yang salah ya. Kuprum 2 oksida 3.2 gram. 3.2 gram. Dia nak cari apa? Jisim untuk kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat ialah hasil di sini. Hasil di sini. So, kamu letak jisim di sini. Supaya you tahu apa soalan itu minta. Okey. Dari sini, saya sudah nampak 2 tik ini dah. 2 tik ini. So, saya akan masuk ke sini dulu. Maksudnya kita akan bandingkannya antara CuO dengan CuNO3. Sangat jelas ya. Cikgu tunjuk macam ni. Sangat-sangat jelas. Okey, kita lihat. Nisbahnya sama juga adalah 1:1. Kamu dapati SPM kan? Dia sangat murah hati kan? Biasanya, saya kata biasa. Bukan semestinya. Dia adalah dalam nisbah 1:1. Okey, so cikgu rap untuk ini. Dia mengganggu kita. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kita akan teruskan ya dengan kita teruskan dengan bilangan mol dulu. Okey, sama juga dia bagi kita jisim. You see? Dia sentiasa keluar jisimnya. So, kita ambil jisim bahagi dengan JMR. JMR. Okey, jisim 3.2 bahagi dengan CuO 64 plus 16. You tunjuk macam ni. Ini tak payah tulis pun tak apa. Lumus tak payah tulis. Boleh terus ganti jawapan kamu. So, kita dapati kalau tak silap, dia punya jawapan ialah 0.04. 0.04. Okey, transfer ini. 0.04 letak di bawah CuO. Okey, letak di bawah. Okey. Ini terlalu senang. 1-1. So, 1 to 1. 0.04 akan ke 0.04. So easy. So repeated lah. Benda yang sama. SPM punya soalan pun sama. Okay, now yang keempat ini kita nak cari step 4 ialah jisim kan? Ini okey lah. Kita memang sudah cuba banyak kali. Dia perlu ada bilangan mol. And then dia mesti dalam bentuk darab. JMR. Okay, now transfer ini. Kuprum 2 nitrat. 0.04 darab dengan, ini panjang sikit lah. Okay, semua boleh dapat dari soalan ya. Okay, 64. Campur 2 nitrogen. Ya, dia ada 2 nitrogen. Campur berapa oksigen? 6 kan? Okay, 6. Darab dengan 16. Okay, cikgu biasanya saya suka guna kurungan supaya saya tak silap. Guna kurungan ini. Okay, so akhirnya saya dapati jawapannya ialah 7.52 dengan unitnya gram. Dengan unitnya gram. Simple ya. Very, very simple. Okay, saya teruskan. Okay. Ya, kita teruskan. Hitungkan isi batu asid hidroklorik 2 mol per dm cube yang diperlukan untuk melarutkan 10 gram batu mama. Okey, saya buat satu nota di sini sebab apabila you masuk bab 7, dia tak suka guna kalsium karbonat. Dia suka guna batu mamar. So, kamu kena tahu ya, batu mamar ini maksudnya nama bahan kimianya sebenarnya adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat maksudnya CaCO3. Ini kita sudah buat tadi ada di soalan 2. Soalan 2. Sama saja, so I don't want to
buang masa ya. Kita dapati logam karbonik bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam. Ambil ini berpadu dengan ini, kita dapat CaCl2, and then CO3 dia mesti membebaskan gas CO2 dan air. Okay, ini dia. Okay, jangan lupa kita mesti seimbangkan. Okay, ingatlah ini. Ini jawapannya. Kemudian kita masukkan ini, apa yang diberi dan apa yang ditanya ini ialah kerja kasar. Sebagai peringatan sekali lagi, selepas kamu sudah buat, kamu mesti padamkan dia. Padamkan dia. Okey. Hitungkan isi batu asid hidroklorik. Maksudnya dia nak cari ini dalam V. Isi batunya berapa. Tapi dia ada bagi saya kemolaran di sini tau. Ini maksudnya M. Mol per dmq ini maksudnya kemolaran. So, sama dengan 2. So, I letak di bawah asid. So, bila saya nampak M and V ini, saya fahamlah ini adalah rumus untuk bilangan mol untuk apa? Larutan aqueous, iaitu mv per 1000. Daripada maklumat dari sini kita tahu mana satu rumus kita kena pilih ni. Okay. So, lepas itu dia bagi apa? Kalsium karbonat kan? So, you letak 10 gram di sini. Maksudnya you punya tick ialah ini dengan ini. So, we start lah. So, saya mula dengan nisbah mol CaCO3 dot HCl. Okay, daripada persamaan, nisbahnya ialah 1:2. Ya, ini be careful 1:2. Okey, kita start. Ini sama dengan depan, iaitu 10 bahagi dengan kalsium 40 campur 12 campur 3 darab dengan 16. So actually 100. Okey, 10 bahagi dengan 100 ialah 0.1. Okay, now tengok ya. Saya bawa ni 0.1 ini di bawah kalsium karbonat. So 0.1. Oh, senanglah saya boleh ramalkan. 1:2. 0.1 akan jadi 0.2. 0.1 akan jadi 0.2. Okay, now ini. Ya, ini ya. You tak payah risau tau. Ini mestinya kita akan guna formula bilangan mol sama dengan mv per 1000. So, you tak payah tarap silang ini itu. Jadi, kamu pening kepala kan? Kamu terus ambil ni, letak di step 4 ni, bilangan mol sama dengan mv per 1000 kan? Cikgu ganti ya. Bilangan mol di sini 0.2. Untuk asid ialah 0.2. Okay. Sama dengan M diberi dalam soalan is 2. V tulis balik. Apa yang kamu nak cari itu? V. Bahagi dengan 1000. So now you darab silang. Okay, you darab silang. Kamu akan dapati V adalah sama dengan 100 cm3. Unit ini adalah dalam cm padu. Cm padu. Macam itulah. Semua soalan macam itu. Okay. Kita ambil satu contoh lagi. Last one. Ini last. Cikgu kata soalan ini senang sebab persamaan sudah diberi. So, saya skip. I salin dalam step 1 ini. Tak payah bina soalan. Tak payah bina persamaan. Saya dapati sekarang ya, banyak soalan dalam objektif. Memang dia bagi kamu persamaan. Dia saja nak uji kamu, bolehkah
kamu dari step 2 sampai step 4 itu kamu buat sendiri. Sebab dia hanya satu markah saja. Okay, so now kita lihat. Okay. Gas hidrogen dapat disediakan. Hidrogen. Okay. Disediakan dengan tindak balas antara gas metana. Ini metana ya. Kita akan study dalam bab 2 tingkatan 5. Metana. Dan steam. What steam? H2O. Okay, yang lain itu tak penting lah. Yang penting ini sudah diberi. Okay, now kita teruskan. Jika 60 TM3 gas hidrogen dihasilkan pada suhu bilik, dia kata suhu bilik lah. Hitungkan jisim metana yang digunakan. Okay, metana. Okay, kita lihat. CH4. Okay. Gas hidrogen ini, yang 60 ini, saya letak di hidrogen sini. Kerja kasar saya. Kerja kasar 60. Dan dia nak cari ini jisim. Maksudnya, pasangan itu adalah 2 ni. And then saya sentiasa letak question mark. So, I know ini step 4. Question mark. Okay. Maksudnya, pilih pasangan ini. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Jangan tulis salah ya. Mula-mula kamu tulis bahan asal dia. Formula asal untuk bahan ini. Jangan copy ini terus 3 letak di depan. Itu murid yang sentiasa buat. Walaupun kita ingatkannya banyak kali. Hanya tulis bahan kimia yang asal. Yang asal. Okay. So, nisbahnya 1 kepada 3. Ini 3. So, now kita naik balik ke step 2. Kita buat calculation. Bilangan mol ini, sebab ini ialah isi batu gas tau. So, kamu kena cari bilangan mol. Lumus untuk bilangan mol yang berkaitan dengan isi batu gas. And then, dia mesti pada suhu bilik. Sebab soalan diberi dalam suhu bilik. So, come. Formulanya, isi batu gas bahagi dengan 24. Memang diberi dalam soalan dah. Suhu bilik ialah 24. Lihat ya, cikgu akan cek macam ni. Okay, 24 TM batu ini, yang atas ini mesti dalam TM batu. Okay, I check. TM batu. Adakah soalan dia bagi saya dalam TM batu? Jawapannya yes. Kalau yes, tak payah tukar apa-apa unit. Terus ambil 60 bahagi dengan 24. So, jawapannya adalah 2.5 mol. 2.5 mol. So, ini adalah untuk hidrogen. So, 2.5 ini mesti letak di hidrogen sini. So ini berapa? How you going to get this? Ya, macam mana kita nak dapat ini? So, ini kita tak tahu. Yang tak tahu ini, kamu biasanya letak dia sebagai Y. So, matematik your PT3 kan? Kalau kita ada soalan macam ni, 1 kg ayam RM3. So, berapa kg kalau saya bayar RM2.5? Ini kita akan ambil cara selesainya, cara penyelesaiannya macam ini. Betul? Sama dengan 3 bahagi dengan 2.5. This is how you're going to settle the soalan ya. Sebab nisbah ini rumit sikit. 1 kepada 3. Okay, so apa saya buat? Lepas itu kita akan darab silang. Okay, darab silang. Okay, so 3Y sama dengan 2.5. So, Y saya buatlah. So, kita dapat 0.8. Berapa? 0.83. So, cikgu akan padamkan Y ini. Saya akan padamkan Y ini. Saya gantikannya dengan 0.83.
Ini you conteng di tempat lain lah. Sebab kita hanya nak lihat nisbah ini saja. Okay, so cikgu padamkan ya. So, ini pun mesti padam lah. Sebab cikgu kata, kerja kasar mesti buat di tempat yang lain. Okay, ini kamu buat di tempat yang lain. Okay, kita teruskan. So, tadi 0.83. 0.83, settle. Dapatlah ini. Saya boleh carilah jisim mitana. Mitana, CH4. So, sama dengan bilangan molnya 0.83. Darab dengan JMR. JMR. 12 tambah 4/1. Hidrogen. Ada 4. So, jawapannya sama dengan ini, iaitu 13.28. Jisim mesti ada gram. Jisim mesti ada gram. Okay, so ingatlah, kamu mesti lengkapkan semua ni dalam modul kamu dari muka surat 12 hingga 13. Okay, now cikgu bagi latihan ya. Okay, so you test yourself. Actually, soalan macam ini, kamu cari mana-mana buku rujukan saja ataupun you patah balik ke bab 3. Patah balik ke bab 3. Semua soalan ada, bukan ada banyak latihan untuk bahagian ini. So, kamu boleh cuba. Okay, so cikgu, saya tak akan buat bersama dengan kamu semua untuk 3 soalan ini. Cikgu paparkan, kamu boleh salin soalan ini, kemudian kamu cuba buat sebab saya ada guide kamu ya. So, saya bagi tahu soalan macam ini. Nah, ini step 1 sudah bagi. Step 1 dia sudah bagi. Kamu perlu buat step 2. Ya, mesti bilangan mol. Kemudian nisbah mol cikgu sudah tunjuk banyak kali dah. And then jisim aluminium oksida. Actually dia tanya aluminium oksida. Okay, cikgu ada satu saya nak ingatkan kamu semua ya sampai sekarang. Jangan sampai sekarang kamu tak boleh namakan bahan kimia. Tak boleh namakan bahan kimia macam ni. Nak tengok oksigen, mesti tulis dia sebagai O2. Logam, tak ada charge punya. Persamaan kimia ya, saya tak mau nampak ada conteng-conteng, charge positif, negatif di sana sini. Dia tak ada. Okay, so ini ialah soalan 1. So, kamu boleh buat lah. Okay, you salin dalam buku panjang kamu. Okay. Okay, ini soalan 2. Sama juga, kamu buatlah. Actually, soalan 2, cikgu bagi tips sedikit. Ini adalah berkaitan dengan penyediaan garam tak terlarutkan. Tak terlarutkan. Maksudnya, ambil bahan kimia pertama dengan bahan kimia kedua ini, kemudian mereka saling tukar partner dia. Saya tak mau cerita banyak sebab saya nak tengok jawapan daripada kamu semua. Okay ya. Okay, nanti you dalam video itu you stop and then you salin soalan itu. Okay, ini dia. Kemudian ada satu soalan lagi. Soalan 3. Soalan 3 pun saya anggap dia soalan yang senang. Iaitu persamaan sudah bagi. Soalan ini persamaannya sudah bagi. Ya, you tak payah bina persamaan. Okay. So, siapa yang sudah siap, kamu boleh share dalam Telegram. Kemudian cikgu semak, saya hantar balik, boleh share dengan semua kawan. Ya, I tell you one more time. Apabila you nak jawab semua soalan untuk apa yang cikgu ajar hari ini, dia perlu your usaha dari hari pertama kamu masuk ke tingkatan 4 sampai sekarang. Ya, dari waktu hari pertama kamu ambil subjek kimia sampai hari ini. Okay. So, ini dia.
cikgu bagi kamu semak, ini jawapannya. Kalau you buat dengan betul, akhirnya you akan dapat ini dia. Ini adalah jawapan tu. Okey ya. Cikgu akan habiskan semua ya yang berkaitan dengan garam ya. Ada satu lesson lagi saya akan habiskan bahagian itu, kemudian bila kita buka sekolah kita akan kita akan teruskan dengan bab 7. Kita tak patah balik ya. Kita tak patah balik. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.